لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهر. Assalamualaikum semua, selamat datang. Terima kasih semua sudi hadir ke kelas saya, kelas Pendidikan Islam tingkatan 2. Hari ini kita akan membincangkan tajuk yang terdapat dalam bidang sirah iaitu wanita suri teladan dengan subtopik yang baru. Dalam tajuk wanita suri teladan ini terdapat 4 tokoh wanita Islam yang perlu dipelajari iaitu Sayyidatina Khadijah, Aisyah, Fatimah dan Sumayyah. Walau bagaimanapun hari ini kita cuma fokus kepada tokoh kita Sayyidatina Sumayyah sahaja. Oleh itu, jadi sesiapa yang mempunyai buku teks bersamanya, bolehlah buka muka surat 180. Jadi, tajuk kita hari ini ialah Sayyidatina Sumayyah Sayyidatul Syuhada, yang bermaksud Sayyidatina Sumayyah ialah seorang ketua para syahid dalam kalangan wanita. Sebelum meneruskan perbincangan kita, mari kita kenali Sayyidatina Sumayyah dengan membaca riwayat hidup beliau. Mari sama-sama kita kenalinya. Nama Sumayyah binti Khubayb merupakan nama penuh Sayyidatina Sumayyah. Jadi status Sumayyah ni dalam kalangan masyarakat, dia merupakan seorang hamba kepada Abu Huzaifah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Al-Makhzumi bermaksud Bani Makhzum. Dia daripada kalangan keturunan Bani Makhzum. Jadi, Sayyidatuna Sumayyah ni dia telah dijodohkan dengan Yasir bin Amir. Hasil perkahwinannya, dia telah mendapat anak lelaki bernama Ammar. Jadi, kelebihan Sumayyah ni adalah dia merupakan wanita pertama yang mati syahid. Jadi, pengislaman Sayyidatina Sumayyah ni adalah pengislaman dia merupakan keluarga yang terawal memeluk Islam. Bermula daripada Ammar masuk Islam dan Ammar mengajak ahli keluarga dia menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan dia, Sumayyah ni telah disula dengan tombak oleh Abu Jahal. Jadi itulah serba sedikit tentang riwayat hidup Sumayyah. Okey. Mari sama-sama kita tengok tentang perkahwinan Sumayyah. Jadi seorang lelaki daripada Yaman yang bernama Yasir, dia datang daripada Yaman, dia mencari sepupu dia. Okey. Apabila cari sepupu dia, dia rasa seronok tinggal dekat Mekah. Apabila tinggal kat Mekah, walau bagaimanapun dia seorang diri saja dekat Mekah tu. Dia tidak ada ahli keluarga dia yang lain. Ini menyebabkan dia selalu dizalimi dan selalu dibuli. Walau bagaimanapun nasib Yasir ni telah dibela oleh Bani Makhzum. Jadi dia telah dinaungi oleh Bani Makhzum. Bani Makhzum ni telah membela dia. Jadi, Yasir ni telah dijodohkan dengan Sumayyah. Sumayyah ni adalah seorang hamba yang berkulit hitam daripada benua Afrika. Dia dimiliki oleh Abu Huzaifah, iaitu daripada kalangan Bani Makhzum. Hasil daripada perkahwinan mereka berdua ini, dia telah mendapat
anak bernama Ammar dan seorang lagi bernama Ubaidullah. Okey. Seterusnya, sifat utama Sayyidatina Sumayyah. Satu-satunya sifat utama Sayyidatina Sumayyah yang dikagumi oleh orang dan disebut-sebut sampai sekarang ialah ketabahan hatinya yang tinggi mempertahankan Islam. Okey. Ini berlaku apabila Ammar dewasa, dia mendengar tentang perkhabaran seorang lelaki, seorang Nabi yang membawa satu ajaran Islam. Jadi Ammar telah menemui Rasulullah dan Ammar telah menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ammar menerima Islam, Ammar telah balik ke rumah dan menceritakan kepada ibu bapanya. Hasilnya Yasir dan Sumayyah telah menerima ajaran Islam. Apabila strategi dakwah Islam mencapai ke peringkat yang kedua, iaitu berdakwah secara terang-terangan, maka Yasir dan Sumayyah telah mengisytiharkan pengislaman mereka kepada orang awam. Okey. Perkara ini menyebabkan Bani Makhzum dia berasa kecewa kerana Bani Makhzum ni terlibat sekali dalam menghalang ajaran Nabi Muhammad ni daripada tersebar. Apabila dia dapat tahu saja Sumayyah, Yasir dan Ammar menerima Islam, mereka berasa kecewa dan mereka telah menangkap Yasir dan ahli keluarga dia. Okay. Cara penyiksaan mereka adalah Yasir, Sumayyah dan Ammar telah ditangkap, dibawa ke tengah padang pasir, kemudian dia telah dicampak daripada kuda. Okay. Kemudian apabila dicampak, diikat, dibaringkan, kemudian dia ambil pasir yang panas-panas tu, ketika panas tengah terik tu, dia ambil pasir, dia tabur atas badan keluarga ni. Okay. Jadi tak cukup dengan tu. Mereka telah dibaringkan dan ditindih dengan batu yang besar dekat atas badan. Okay. Dibaringkan dekat tengah-tengah padang pasir tu. Padang pasir ni adalah panas yang terlampau. Cukuplah untuk menyeksa orang-orang. Okey. Kemudian walaupun mereka telah diseksa, namun apa yang keluar daripada mulut mereka ni adalah ahad, yang maksudnya Allah yang satu. Dia tetap berpegang, percaya pada Allah yang satu. Kemudian ketika penyiksaan itu berlaku, Rasulullah sebenarnya lalu dekat dengan tempat kejadian tersebut. Maka Rasulullah telah menyaksikan penyiksaan tersebut. Maka seterusnya Rasulullah pun telah mendadah tangan dan berkata, "Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya dijanjikan kepada kamu adalah syurga." Jadi Rasulullah sebut ni dengan kuat ya. Jadi Sumayyah dan keluarganya telah dengar ucapan Rasulullah tu, maka Sumayyah pun menjawab sebagai lawan kepada penyiksaan Bani Makhzum tadi. Apa yang Sumayyah kata adalah, dia cakap kuat-kuat, "Aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah dan aku bersaksi janjimu adalah benar." Rasulullah. Kemudian Abu Zaifah dan orang musyrikin berasa putus asa. Dia tak tahu nak buat apa dah. Ya. Jadi waktu itulah Abu Jahal yang bersama dengan Bani Makhzum, ya, yang sama-sama sedang menyiksa Sumayyah dan keluarganya. Okay, Abu Jahal ni merupakan seorang yang ketua bagi menghalang ajaran Nabi Muhammad ni. Jadi Abu Jahal telah bertindak, dia ambil sebatang tombak. Okay. Dia tanya, mula-mula sekali, dia tanya kepada Sumayyah, "Wahai Sumayyah,
Kalau kamu tak nak keluar daripada ajaran Muhammad, aku akan bunuh Yasir ni. Sumayyah tetap bertahan juga sebut Ahad, Ahad. Maka menimbulkan kemarahan kepada Abu Jahal. Abu Jahal telah tikam Yasir, maka matilah Yasir. Lalu Abu Jahal kata kepada Sumayyah pula, wahai Sumayyah, kalau kamu tak keluar pada ajaran Muhammad, aku akan tikam kamu sama seperti suami kamu. Maka Sumayyah tetap sebut Ahad, Ahad. Maka Abu Jahal telah ambil tombak, disulanya Sumayyah ni dengan tombak. Okey. Tahu sula? Sula tu apa? Sula ni dia cucuk tombak tu daripada bahagian bawah tembus ke bahagian mulut. Seksa tu. Manakala Ammar telah ditanya oleh Abu Jahal, wahai Ammar, kamu dah nampak dah kematian ayah kamu dan mak kamu. Kamu nak keluar tak pada ajaran Muhammad? Maka Ammar telah anggukkan kepala. Jadi Abu Jahal dan Bani Mahzum telah melepaskan Ammar. Maka Ammar dengan sedihnya pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, habislah saya, celakalah saya. Rasulullah tanya, kenapa? Saya telah mengangguk tanda setuju untuk keluar daripada ajaranmu, ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak apa Ammar, itu adalah ucapan daripada mulut tapi bukan daripada hati kamu. Okay? Daripada kisah yang kita pelajari tentang Sumayyah ini, maka dapatlah kita ambil iktibar daripadanya. Pertama sekali, kita hendaklah menghargai akidah dan iman Islam yang kita pegang ni. Kenapa? Kerana akidah dan iman Islam yang kita pegang ni merupakan satu perjuangan yang telah dijuangkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat di peringkat dulu. Betapa teruknya mereka memperjuangkan iman dan Islam ini. Oleh itu kita hendaklah menghargai iman yang kita ada ni. Okay? Yang kedua, kita hendaklah memelihara diri kita daripada perkara yang boleh merosakkan iman. Okay, perkara yang boleh merosakkan iman ni terdapat dalam buku Pafa kita. Okay, antaranya perkara yang boleh merosakkan iman ialah syirik, kufur, riddah, khurafat, maksiat dan apa saja yang boleh menyebabkan iman kita jadi rosak. Okey. Seterusnya yang ketiga, iktibar daripada ketokohan Sayyidatina Sumayyah ialah kita mestilah tegas dalam menegakkan kebenaran. Walaupun perkara ni susah, walaupun boleh menggugatkan nyawa kita. Okey. Contoh ialah Sayyidatina Sumayyah dalam mempertahankan kebenaran ajaran Islam. Baik, seterusnya yang keempat, setiap orang Islam hendaklah bercita-cita untuk mati syahid. Mati syahid ni maksudnya bukanlah asal mati perang saja, tidak. Tapi mati syahid ni adalah mati dalam keadaan menegakkan kalimah Allah, menyebarkan ajaran Islam. Okay? Bukannya maksud pergi perang. Okay? Ini asalkan pergi perang macam dekat Syria tu. Bukan macam tu. Jadi kita dalam usaha menyebarkan Islam, dalam usaha menyebarkan Islam, dalam usaha menegakkan kalimah Allah, dalam usaha tu kita mati. Itu mati tu adalah merupakan mati syahid. Okey, selesai kita punya pelajaran hari ini. Mari kita tengok latihan. Okey, kita tengok sikit latihan soalan kebat ya. Jadi contoh soalan berkaitan dengan Sayyidatina Sumayyah. Soalannya begini. Sebagai seorang murid, bagaimana anda mengaplikasi sifat peribadi Sayyidatina Sumayyah dalam hidup anda? Berapa markah yang diberi? Markah yang beri adalah 4 markah. Oleh sebab itu, jawapan kita memerlukan satu ayat yang majmuk, 2 ayat yang digabungkan dan 2 lagi ayat tunggal.
Okey, bermaksud ada 4 ayat. Okey. Walau bagaimanapun, isi hendaklah satu sahaja. Pilih satu isi dan bagi tahu kenapa kamu pilih jawapan itu dan bagi tahu apa kesan daripada kamu pilih jawapan itu dan berilah satu kesimpulan daripada jawapan kamu. Okey? Ini adalah contoh jawapan daripada saya sendiri. Okey. Contoh jawapannya adalah isi. Sebagai murid, saya mengaplikasikan sifat ketabahan Sayyidatina Sumayyah ialah dalam mempertahankan akidah dalam diri sendiri, kerana akidah merupakan syarat bagi ibadah seseorang diterima oleh Allah. Huraian lengkap dia ialah dengan akidah yang teguh, seseorang Muslim akan beribadah dengan ikhlas serta berakhlak mulia. Kesimpulan bagi jawapan ialah, oleh itu kita hendaklah memelihara akidah diri daripada perkara yang boleh merosakkan iman serta amalan soleh kita sentiasa diterima oleh Allah. Bagaimana pula dengan jawapan anda? Anda boleh bincangkan jawapan anda dengan guru kelas masing-masing. Dengan perkongsian contoh jawapan ini tadi, maka itu sajalah video yang dapat dikongsikan tentang Sumayyah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas sebarang kesilapan. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.